Minyak enjin, minyak hitam, motor oil, engine oil. Semuanya dengan nama berbeza, tapi essentially dia benda yang sama. Tapi satu benda pasal minyak hitam ni, dia ada beberapa mitos yang orang mati-mati percaya. Sebelum saya ke mitos, saya ceritakan dulu kenapa kereta kena ada minyak hitam. Apa jenis-jenis minyak hitam yang ada? Kita memang curious kan? Tapi kalau kita nak discuss selain daripada minyak hitam, masuk terus buatbincang.com. Buatbincang.com ada forum yang boleh kita discuss bersama and info-info berkenaan kereta yang boleh kita usah. Saya ada dekat dalam ni. And kalau topik rare daripada biasa, saya buat terus video dalam YouTube ni. Jom sembang minyak hitam. Kereta kita ada banyak komponen yang constantly bergerak. Bila dia bergerak and bergeser antara satu sama lain, lahirlah friction, geseran. Friction pula melahirkan haba, heat. Minyak hitam yang ada dekat dalam enjin kita akan lubricate every moving part, reduce any friction, absorb heat and kawal temperature enjin. Ini metal to metal dengan lapisan minyak di antara dia. Ini pula tanpa kelapisan minyak. Dengan minyak hitam, enjin part boleh bergerak tanpa ada overheating in the long run. Namun, enjin pelincir yang ada pada minyak hitam kita akan hilang pada satu tempoh masa and minyak hitam mula memekat. Masa ni, minyak hitam jadi tak efektif untuk melincir and absorb heat. Sebab tu sampai satu masa, kita kena tukar minyak hitam kita secara interval. Tak tukar minyak hitam pada state ni akan buatkan enjin overstress and breakdown. We don't want that. Tahun 1866, Valvoline trademark minyak hitam pertama dunia dengan satu jenis minyak, mineral oil. Dan hari ni kita ada 4 jenis minyak hitam yang dijual di kedai Ahok. Mineral oil, synthetic oil, synthetic blends and high mileage oil. Enjin kita sesuai dengan minyak hitam yang mana? And kenapa? Mineral oil atau conventional oil diperbuat daripada crude oil, datang daripada plantation macam dekat ketih, refine and diproses bersama dengan additives. Dari situ minyak tu start berbeza daripada minyak petrol. Advantage paling besar minyak mineral, minyak jenis ni antara yang paling murah, serve as motor oil dengan syarat pilih viscosity yang sesuai and quantity yang betul. Biasanya minyak ni kita boleh nampak orang pakai dekat enjin yang tak kompleks, enjin yang lama and enjin yang sentiasa leaking and perlukan minyak semata-mata untuk enjin tak berkering lah. Member saya sendiri punya ekstrim, dia punya leaking dekat jentu dia isi minyak hitam terus. Automatic exhaust dia terus jadi macam 2 stroke, kasap je. Disadvantage dia, mineral oil adalah yang paling tak refine antara 4 jenis minyak tadi. Antara 4 ni, dia jugalah yang paling kurang degree of protection kepada enjin, menyebabkan penukaran minyak perlu dibuat dengan lebih kerap. Hari ni pun 54% daripada total consumer statistik menggunakan synthetic and synthetic blend oil. Synthetic oil atau biasa kita dengar fully synthetic, minyak fully adalah minyak yang chemically engineered. Dia lagi konsisten daripada mineral, lagi refined daripada mineral and of course lebih baik untuk enjin daripada mineral. Result dari tu, minyak fully boleh travel longer distances and longer time to wear. Satu lagi advantage, fully boleh bekerja dengan lebih baik dekat dalam kedua-dua situasi, sama ada extreme high temp ataupun extreme low temp. Tapi obviously dia lagi mahal lah daripada minyak mineral. Nama lain dia semi sintetik lah. Minyak semi adalah minyak yang duduk di antara kedua-dua jenis minyak tadi. Semi sintetik lebih baik overall daripada mineral and kurang baik overall daripada fully sintetik. Biasanya digunakan oleh driver-driver yang perlu untuk buat oil change interval lebih daripada sepatutnya and untuk cost efektif memilih semi-sintetik daripada fully. High mileage oil, fungsi dia dah tertulis dah pun pada nama. Minyak ni dicipta untuk kereta yang dah ada high mileage. High mileage engine kebiasaannya akan ada PL, oil burn off and oil leak. Minyak ni dicampur dengan special additive semata-mata untuk minimize burn off and leak daripada enjin kita. Additive ni akan protect engine seals and improve performance on all the car. Tapi yang saya tak pernah tukar adalah perfume kereta saya. Saya guna Aerilavia Air Freshener. Sebab Aerilavia Air Freshener guna etanol, iaitu alkohol bukan kamar, and boleh digunakan dalam solat. Kiranya kalau bau melekat dekat kita, tak ada masalah. Macam mana saya boleh tahu? Sebab saya sendiri yang buat perfume ni. Datang dengan 4 pilihan bau, Aerilavia Air Freshener mampu bertahan sampai bulan kedua dengan 1 tonggengan seminggu. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Macam yang kita tahu, type ni bukan satu-satunya benda yang kita kena tengok untuk minyak hitam. Satu lagi benda penting adalah viscosity ataupun kepekatan. Viscosity adalah measurement untuk rintangan liquid minyak tu sendiri. Madu,
dia likat. Bila likat, kita panggil high viscosity. Air lagi cair daripada madu, low viscosity. Kalau perasan dekat cap engine ada nombor and huruf W tu, sama dengan botol minyak hitam. W maksudnya winter, maksud lain sojuk. Nombor sebelum W macam contoh 0W20. 0 itu adalah nilai viscosity masa sejuk. 20 pula nilai masa panas. Sama. Tapi 0 dengan 20 bukan bermaksud masa panas lagi likat. Yang belah kosong tu nilai bila makin naik, maknanya dia ke arah negatif. And belah kanan pula, bila dia makin naik, dia ke arah positif. Contoh terbaiklah, masa minyak masak dekat dalam botol, dia kan likat lagi. Tapi perasan tak, bila dia masuk je kat dalam kuali panas, dia jadi lagi liquid daripada asal. Bila ada dua jenis minyak berbeza, 0W20 and 0W30 memanas serentak, masa high temperature 0W20 akan jadi cepat lagi nipis daripada 0W30. Disebabkan terlalu banyak jenis enjin untuk minyak hitam yang sama, hari ni kita ada standard walaupun sama fully 0W20. Ada grup yang kita panggil ILSEC. ILSEC kerja dia untuk tentukan standard of performance bagi setiap minyak, sama ada sesuai ataupun tidak dengan enjin kita. Contoh lagi, Myvi baru ada start stop engine, berhenti start tengah jalan. Sistem ni naturally memberi stres kepada enjin. Jadi ILSEC dia akan approvekan minyak 0W20 yang sesuai untuk enjin yang ada features start stop. Bermakna tak semua 0W20 yang boleh Myvi pakai. Hari ni kita ada standard dengan nama GF. Ada GF5, ada GF6 and beberapa lagi. Yang sesuai dengan kereta dengan built-in turbo and start stop adalah GF6. So kalau nak tukar minyak hitam saja, jangan check viscosity semata-mata. Check ILSEC standard sekali. Sebab guna minyak tanpa ikut ILSEC standard, turbo engine boleh terkena low speed pre-ignition. Jadi apa mitos-mitos yang biasa kita dengar? Kalau kita check dekat dipstick minyak dah gelap, bermakna kita dah kena tukar minyak hitam. Betul atau salah? Salah. Engine oil akan jadi gelap apabila dia expose to high engine temperature and oxidize. And then bila engine ada byproduct daripada combustion, dia blend sedikit dengan minyak hitam. That's normal. Kalau gelap tu sendiri tak menentukan minyak hitam yang dah rosak. Namun, kita kena cek berapa kotor minyak hitam kita. Kalau minyak hitam kita nampak macam terlalu likat and berpasir kecil-kecil tu, yes, itu kena tukar cepat. Nak tahan lama, pakai minyak hitam likat. So, tak senang bocor dekat enjin kita. Betul ataupun tidak? Pun tidak. Minyak hitam dengan viscosity yang lebih likat sesuai untuk enjin yang lama dengan part yang dah mula rosak. Kalau cakap lah kereta kita baru and guna minyak hitam yang lebih likat daripada sepatutnya, kita boleh degrade enjin life kita dengan lebih cepat. Kereta moden banyak recommend lower viscosity oil sebab better fuel efficiency, and car maker lebih tahu pun berkenaan enjin kita daripada diri kita sendiri sebab dia yang buat enjin kita. Ramai yang ingat oil additive itu semua sama. Salah lagi. Engineer create additif yang berlainan untuk membantu enjin dalam pelbagai jenis perkara. Macam contoh, ada additif yang sesuai untuk perform dengan lebih baik under high pressure macam racing. Ada juga additif yang buatkan kereta lama bertahan lebih lama dengan cara preserve any seal yang in contact dengan engine oil. Setiap additif ada kerja dia yang tersendiri. Dia bukan macam sabun 10 dalam 1. Satu lagi mitos pasal additif. Additif improve engine performance. Additif sangat membantu untuk maintain engine health, tapi dia tak add horsepower pada engine. Minyak fully boleh buat engine leaking sebab minyak fully nipis. Ya dok. Satu masa dulu, tahun 70-an, masa fully mula-mula keluar, engine jadi lagi cepat wear and tear dekat seals and gasket. Tapi fully hari ni bukan macam fully 50 tahun lepas. Dok super mulu. Engineering fully hari ni sangat berbeza and provide lebih banyak protection daripada conventional oil, especially on extreme condition. Ada orang cakap kalau dah pakai minyak fully tak boleh tukar semi. Ini pun mitos juga bro. Benda ni common juga untuk orang tukar fully dengan semi. Cuma make sure untuk ingat yang bila kita dah tukar semi, kita kena tukar minyak kita dengan lebih kerap. Itu saja. Kalau sebelum ni dah tukar oil filter, lepas ni nak tukar oil filter lagi ke tak? Oil filter buat kerja dengan sangat penting, iaitu mengelakkan kotoran daripada masuk ke enjin. Tapi oil filter punya performance kebiasaannya dicipta untuk bertahan satu oil cycle saja. Jadi adalah sepatutnya kita tukar oil filter setiap kali tukar minyak hitam. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kata lepas pula video lain nanti. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Lepak dekat dalam buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni. Bye.